Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey doktor. Jadi ya, Saya nak bacakan sikit ada pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat kita ni. Alhamdulillah bersama dengan kita yang sempat tulis sini adalah Puan Aliza Ismail, Ustaz Kamarudin Kasim, Aci Im dan juga Haji Burhan. Dan juga ada soalan daripada Aida Ansah ni. Dia kata, di Thailand, seorang penyelidik mengubah komponen nutrien yang terdapat pada bulu ayam menjadi serbuk untuk dijadikan sumber makanan. Apakah hukum memakannya? Baik, ada sudut hukum tu lah. Cuma dari sudut adakah ini juga satu teknologi yang ambil daripada sumber bulu haiwan ini ditransformkan menjadi romet. Kalau doktor ada info lah. Ya, saya rasa dia macam ni. Sekarang ni ada isu dengan berkaitan dengan L-cysteine. L-cysteine. L-cysteine ni pun ada satu ketika dahulu isunya di China, dia orang ambil daripada rambut-rambut manusia ni. Sebab dalam rambut dia ada amino acid, ada protein. Dan yang kita tahu bahawa protein ini dia punya orang kata apa residu dia yang paling kecil daripada protein ni ialah amino acid. Dan sejenis amino acid yang ada lebih kurang 20 jenis amino acid yang berbeza. Di antara satunya adalah nama dia cysteine. L-cysteine ni jadi manfaatnya banyak dalam industri. Contohnya dari segi kualiti produk itu, dari segi shelf life produk dan sebagainya. Contohnya dalam penghasilan roti, kek dan sebagainya. Banyak dia orang guna L-cysteine ni. Jadi kalau dulu di China tu dia ambil L-cysteine daripada rambut. Dan tidak mustahil juga dalam bulu ayam tadi tu banyak juga orang kata apa jenis-jenis amino acid yang dapat diguna ni. Jadi mungkin itu salah satu idea yang mereka dapat hasilkan bahan-bahan yang merupakan amino acid dan sebagainya yang akhirnya dijadikan ramuan dalam penghasilan produk tertentu. Dia ambil daripada orang kata ni cuma daripada bulu haiwan ke, daripada rambut haiwan rambut manusia ke dan sebagainya. Jadi itu mungkin kita boleh rujuk balik kepada pihak-pihak yang lebih arif dari segi hukum fatwa lah Ustaz. Yang tentang fatwa tu memanglah kalau dia ambil daripada human part, daripada sumber manusia termasuk juga rambut, memang hukumnya jelas lah, haram lah. Itu memang hukumnya. Cuma yang disebutkan tadi ambil daripada bulu haiwan. Kalau dia ambil daripada bulu haiwan yang halal, yang diambil ketika hidup. Contohnya doktor adalah bulu kambing bibiri kan. Bulu kambing bibiri yang dibuat sebagai lanolin, sebagai vitamin D3 contohnya, yang diambil ketika haiwan tu hidup. Maka bulu ni hukumnya harus. Memang fatwa ada yang membuktikan bahawa dia memang diharuskan walaupun diambil ketika ianya adalah hidup. Dia tak sama macam kita kerat lembu, ekor lembu ke kan untuk nak dibuat sup ekor. So kalau kata ayam ini kalau diambil ketika hidup, maka hukumnya harus. Tetapi kalau dah jadi bangkai tak boleh ambil. Nah, jadi dalam hal ini nak kena tengok dia punya flow chart proses bagaimana dia ambil bulu ayam ni. Sebab bulu ayam dia nak potong dia tak sama macam bulu kambing biberi kan, doktor? Ya, betul. Ya, bulu kambing ni dia boleh ni balik kan dan sebagainya. So dalam hal ini kalau nak dikiaskan dengan hukum ambil yang kata vitamin D3 itu dan sebagai lanolin itu, maka hukumnya adalah harus. Cuma kalau diambil ketika haiwan itu mati atau dicabut menyebabkan adanya darah yang tertanggal, dan yang itu juga termasuk dalam benda yang najis lah. Baik. Ada juga soalan yang lain. Syukri Ibrahim kata kenyang. Jadi adakah daging kultur ni boleh kenyang ke doktor? Zat-zat dia sama ke?
Okey, itulah yang salah satunya yang tadi yang kata dari segi kebaikannya tu dia boleh kontrol dia boleh tambah flavor apa yang dia nak. Kalau sekarang ni dia ada pula yang istilah baru, dia tak barulah Ustaz, mungkin benda ni dah ada dalam kata communities, scientific community dah ada. Dia panggil functional food. Functional food kita. Functional food ni dia merupakan makanan yang dah ditambah orang kata bahan-bahan yang lebih bergizi dan juga yang lebih sihat. Okey. Jadi tidak mustahil dari segi daging culture ni juga dia boleh masukkan bahan-bahan yang lebih. Contoh tadi dia kata dalam daging culture ni dia boleh avoid daripada adanya antibiotik. Dan pada masa yang sama dia boleh enhancekan lagi dari segi orang kata preserve dan sebagainya. Jadi itu saya rasa isu kenyang ke tak kenyang tu saya rasa memang dia bila kita makan daging ni Ustaz, memang dia akan jadi daging. Dia akan jadi daging. Dia bukan kita makan getah atau makan plastik. Kita makan daging. Cuma bezanya tadi macam saya tekankan tadi, bezanya ialah proses. Kalau kita tengok daging yang kita panggil daging konvensional ni, dia proses dia adalah dia ambil daripada orang kata daripada gamit ataupun kita ada kambing jantan, kambing betina dia melakukan persenyawaan dan dia akan hasilkan baka dan sebagainya. Itu proses yang konvensional yang berlaku dalam orang kata secara konvensional. Tapi sekarang ni melalui teknologi dia dah orang kata shortcutkan semua tu. Dia dah tak perlu nak ni. Dia tak perlu nak orang kata nak biak dan sebagainya. Maka apa yang dia buat, dia ambil satu sel daripada lembu itu ataupun kambing itu ataupun ayam, dia ambil satu sel dan dia bawa ke dalam makmal dan dia biarkan sel dalam makmal dan akhirnya akan jadi seperti daging yang asal. Maknanya tak perlu nak fikirkan soal kata sperm ke ovum ke baka dia, tak perlu lah. Tak perlu dah itu sebab maknanya kalau kata lembu mandu pun okey lah, boleh lah, tak masalah lah kan. Boleh asalkan kalau dia boleh, tu saya kata tadi, dia ada source dia ada mediumnya dan ada juga teknologi dia. Jadi production process itu, kalau dia dapat hasilkan production process secara betul, akhirnya sel tu boleh biar. Contoh dia, saya bagi satu contoh lah Ustaz. Kerana dalam bidang kita kata bakteria. Bakteria ni kalau kita tengok di bawah mikroskop ni, dia hanya satu sel saja. Kita ni manusia ni ataupun haiwan ataupun tumbuhan dia adalah multicellular. Tapi kalau bakteria ni dia panggil unicellular. Yang sel tunggal. Jadi satu sel ini bila kita biarkan dalam makanan yang betul, dalam suhu yang betul, daripada sebiji sel tadi itu dia boleh membiak sampai jadi juta-juta sel. Itu pun sama juga lah. Jadi kita ambil satu sel daripada haiwan dan kita biarkan dalam medium yang tertentu dengan proses production proses yang tertentu, akhirnya dia boleh membiak jadi berjuta-juta sel dan akhirnya sel itu melalui proses tertentu dia menghasilkan sekeping daging. Okey. Betul. Kalau ini ada soalan daripada Encik Ahmad Amin Rashid, sahabat kita ni. Sel kalau diambil daripada tanduk lembu, hanya dicori sedikit, bagaimana doktor? Sel yang kalau diambil daripada tanduk lembu, boleh ke? Ya. Dia tak semua sel yang dia orang nak ambil ni. Dia sel ni dia ada tempat tertentu lah. Sekarang ni yang dia orang guna adalah menggunakan dia panggil myosatellite cell daripada stem cell. Okey. Itu yang digunakan sekarang ni lah. Okey. Sebab orang kata apa, itu dah merupakan Okey. Ada tambahan? Ya. Okay, itu. Okey. Okey, kalau tengok daripada Siti Hasmah Mukhtar, kultur tisu haiwan, teknologi stem cell bioteknologi itu mungkin pandangan dia lah. Dia ni merah hebat. Ini rakan daripada universiti Ustaz. Dia ni pakar immunologi, Dr. Hasmah ni. Okey. Kalau Ustaz nampak cakap pasal COVID-19 dan sebagainya, pasal virus, inilah orang yang terbaiknya. Okey, insyaAllah Dr. Siti Hasmah, nanti kita boleh kongsi-kongsikan ilmu tersebut. Boleh.
Kemudian daripada Nurul Wafa Sabri, apakah kesan jangka masa panjang kepada kesihatan jika kita makan daging makmal ni? Mungkin makan sekali tiada apa-apa perubahan, tapi jika kita mengambil masa dalam masa yang panjang, jadi adakah memberi kesan kepada kita? Betul? Macam mana? Ya, betul tu. Itu yang awal-awal tadi saya dah sebut, Ustaz. Saya kata barangkali ketika ini pihak pengusaha itu lebih menunjukkan kebaikan dia, tapi kita tak tahu lagi jangka masa panjang. Jadi adakah dia merupakan, contoh dia kalau kita makan daging yang konvensional ni, apakah kesan dia jangka masa panjang? Adakah kita makin gemuk ke, ataupun menyebabkan darah tinggi ke, ataupun menyebabkan kita jadi tekanan darah, kolesterol tinggi dan sebagainya. Tapi pada ketika mereka menghasilkan daging ini, mereka memberi jaminan bahawa daging ini kurang lemak, kurang kolesterol dan sebagainya. Jadi kesemuanya nampaknya, maka orang kata apa, pada pandangan pengusaha itu adalah ada baiknya. Tapi kita belum lagi menyampaikan, orang kata sampai kepada tahap yang kita boleh orang kata apa ni, membuktikan bahawa orang yang dah makan daging ni pada ketika ini dah ada penyakit kolesterol dan sebagainya, belum kita nampak lagi lah. Yeah. Biasanya orang takut nak makan daging ni takut kolesterol kan. Jadi mungkin juga daging ni boleh adjust kolesterol kan. Makan daging lembu rasa kambing. Boleh ke? Okey kan? Okey baik, daripada Acik Im, kilang ayam kerabat kat Negeri Sembilan ada buat proses bulu ayam yang disembelih tu jadi baja atau makanan haiwan semula. Yang ni hanya makluman saja. Kemudian daripada Ashraf Ibrahim, sahabat saya ni. Saya duk tengok dalam YouTube tentang video mempromosi daging makmal ni. Antara isu yang ditimbulkan ialah kita manusia ni bila nak makan daging dia mesti kena bunuh. Maknanya kena sembelih lah. So selepas ni dah tak perlu bunuh untuk nak makan daging. Mohon komen yang bagi Ustaz dan juga ahli panel, Doktor. Inilah yang disebutkan tadi. Ya, itu yang saya rasa kita dah sebut tadi. Isu animal welfare ni, ia merupakan satu isu bagi orang-orang di Eropah sana lah, menjaga kebajikan haiwan. Tapi bila kita kata dalam Islam, macam mana yang kita dah tengok hadis tadi tu, mengatakan bahawa innallaha katabal ihsan ala kulli syai, ni itu dah jadi panduan kita. Jadi ketika mana kita nak sembelih dan sebagainya, dan mungkin juga saya boleh kongsi, saya pernah baca satu artikel Ustaz, kajian yang dibuat di Jerman, ketika mana dia ambil kata bacaan kata apa, elektromagnetik daripada otak haiwan yang disembelih dengan yang tidak disembelih ni, bahawa yang disembelih ni lebih tenang, bacaan rendah dari segi stresnya compare dengan haiwan tidak disembelih. Jadi ini menunjukkan bahawa proses sembelih sebenarnya tidaklah satu penyiksaan sebenarnya. Betul. Baik. Daripada Acik Im, saya pernah baca sebab terjadi dan terciptanya daging kultur ini disebabkan oleh kajian saintis. Kata pada tahun-tahun akan datang haiwan akan semakin pupus dan daging mentah semakin susah untuk didapati. Sebab itu saintis cipta sesuatu untuk atasi masalah ini, pun juga Doktor telah pun jelaskan. Kemudian daripada Alia Azam, adakah culture meat ini sesuai untuk vegetarian? Dia tidak juga, sebab dia masih lagi daging. Masih lagi daging kan? Dia masih lagi daging, dia bukan jadi sayur. Ya. Dia ambil daripada sel haiwan, dia akan jadi haiwan juga. Dia tak berubah daripada sel haiwan pergi ke jadi kacang soya. Ya, betul. Maknanya dia masih lagi haiwan kan? Masih lagi haiwan. Masih lagi haiwan, ya. Kalau katakan orang India, dia tak boleh ambil lah daripada sel lembu ni kan? Contohnya itulah. Baik, kita dah hampir kepada sejam perbincangan. Sekejap sangat. Banyak ilmu yang doktor telah kongsikan ya. Baik, jadi sebagai akhirnya mungkin juga doktor boleh rumuskan sama ada kita lihat peluang juga cabaran yang mengenai daging makmal untuk masa yang akan datang, dan juga bagaimana Islam sebagai jalan penyelesaiannya, Doktor. Ya. Kalau kita tengok pada hari ini, cabaran yang ada pada proses penghasilan daging secara kultur ni, dari segi production dia lah Ustaz.
kalau kita tengok pada hari ni, sebab dia apabila kita nak growkan sel tu daripada sebiji sel kepada beribu-ribu ataupun juta sel ni, dia memerlukan pada satu teknologi yang kita pakai bioreactor. Okay? Bioreactor ni, kajian dah buat, dapati bahawa dalam satu run ini untuk orang kata kapasiti lebih kurang 20,000 liter. 20,000 liter media yang boleh masukkan dalam tu dan kita growkan satu biji sel ini dalam tempoh satu run tu dia boleh orang kata apa, tempoh dia 1 bulan. Satu run of orang kata bioreactor ni dalam tempoh 1 bulan dengan kapasiti 20,000 liter medium yang digunakan, dia boleh dalam setahun dia boleh run lebih kurang 10 hingga 12 kali dan ketika itu dia mampu menghasilkan lebih kurang 25,600 kg sahaja. 25,600 kg. Maksud dia kalau katakan seorang purata seorang itu setahun dia makan 10 kilo daging, maka hanya baru cukup untuk berapa orang sahaja makan. Jadi dengan keperluan yang ada pada ketika ini, kalau kita tengok global market value of production meat ni, okay, pada tahun 2022 nilai dia lebih kurang 1.5 trilion USD. Banyak tu. 2022 ini merupakan peluang. 1.5 trilion USD. Ini global market value hasil daripada ternakan. Dan 33% daripada daging yang jadi orang kata apa ni, kegemaran pengguna adalah di antaranya daging lembu dan juga daging khinzir lah. Okay. Dan daging ni pula dia tak, dalam satu kajian mengatakan bahawa negara yang sedang memaju ataupun negara dia panggil apa ni, developing countries ni, dia perlu di antara 14 hingga 30.9 kg per kapita setahun. Mana dia purata dia seorang akan makan 14 hingga 30 kg daging setahun. Ini ya, setahun. Seorang. Jadi kalau kita bayangkan di Malaysia ni ada 30 juta, berapa banyak yang perlukan daging tu? Okay. Sebab tu sekarang ni banyak daging selundup ni. Itu ya, saya tak nak komen tu Ustaz. Mungkin itu salah satulah. Okay. Berita hangat sekarang lah. Dan di negara maju pula, negara yang maju ni di antara 76 hingga 82 kg. Seorang kata setahun makan. Jadi inilah yang menjadikan orang kata apa ni, pengusaha ternakan ini memberikan peluang yang cerah pada dalam orang kata apa ni. Cuma isunya tadi yang bila kita kata nak buat daging secara apa ni, ternakan atau pembiakan makmal ni, isunya tadi itulah. Isunya macam mana nak mencari teknologi, sebab ketika ini dia masih lagi di peringkat makmal, macam mana kita nak cari teknologi untuk keluarkan production di peringkat makmal kepada peringkat industri yang boleh memenuhi pasaran, memenuhi keperluan pasaran yang ada pada ketika ini. Itu yang orang kata cabaran pada ketika ini. Okey, kalau dilihat memang peluang yang cukup besar lah kan, sebab permintaan yang besar juga. Kalau lihat sekilo setahun 17 kilo lebih 14 hingga 30 kilo seorang. Seorang kalau maknanya kalau 30 juta banyak dah. Jadi sebab itulah menjadi demand yang cukup besar untuk industri daging ni. Sebab tu orang ke arah nak menjadikan daging makmal itu sendiri kan. Cuma dari sudut hukumnya nak lihat sel yang diambil, perlulah sel daripada haiwan yang halal yang disembelih terlebih dahulu, termasuk jugalah kaedah prosesnya dengan serumnya, dengan agarnya, dengan makanan kepada sel ni, culture ni juga kena pastikan proses-proses ni tidak mengandungi benda-benda yang najis. Itu asas kepada hukum syarak lah kan. Yang tu mungkin juga kita akan tunggu bagaimana saya difahamkan JAKIM masih lagi membincangkan detail dari sudut hukum itu. Tapi pada asasnya kalau kita lihat hukum-hukum yang ada,
pada enzim, pada culture yang lain, kalau tak campur dengan benda yang najis, maknanya ianya dah diharuskan. Terima kasih banyak kepada doktor. Kita dah sejam lebih dan juga ada juga pandangan daripada sahabat-sahabat kita ni daripada Ghufran. Nanti lembu dah banyak sangat, dia orang pening pula, populasi lembu tinggi, lembu banyak sangat, payah juga. Tak ada pun juga payah. Itulah manusia, doktor. Panas pun tak boleh, hujan pun tak boleh. Satu lagi ini juga daripada Asyad. Sebab itulah dalam Islam dia katakan khairul umuri awsatuha, Ustaz. Ya. Maknanya sebaik-baik itu bersederhanalah. Ada satu lagi, sebagian daripada orang dah mula rasa daging makman ini lagi selamat dari daging yang kita import. Ni isu tentang daging import. Daging kartel yang ada sekarang ni. Ni Ustaz Ashraf lebih mengetahui sebab dia yang menguruskan daging-daging ni kan. Jadi kita nanti juga kita akan jemput dia berkongsi pula nanti insya-Allah. Dan juga kepada Khairuddin Muhammad Khalid, menarik juga bidang biotek ni, tapi untuk dia menjadi sumber penghasilan utama makanan manusia, saya rasa agak sukar kerana memerlukan teknologi yang tinggi dan juga yang mahal. Itu boleh bincang detail dengan doktor nanti. Jadi boleh jumpa dengan Dr. Paning untuk nak mendapatkan maklumat yang detail berkenaan dengan bioteknologi pakar kita insya-Allah. Boleh dijadikan outlet pengusaha dan juga kalau dia nak pasarkan juga ada juga outlet yang menjual daging-daging makmal ni, daging culture. Jadi saya rasa itu saja yang sempat untuk nak kita kongsikan. Memang banyak lagi yang kita nak membicarakan tapi masa tidak mengizinkan untuk kita. InsyaAllah di masa-masa yang lain nanti juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sahabat-sahabat maya kita yang bersama dengan kita, sama ada yang senyap, yang memberikan pandangan dan juga soalan. Alhamdulillah semuanya itu merupakan ganjaran yang disebut sebagai ganjaran yang baik yang Allah sediakan untuk kita, sebab kita juga membantu nak menghidupkan ilmu Allah ni. Apatah lagi doktor, orang yang banyak ilmu ni yang berkongsi, yang menyebutkan wifi direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan lihatnya apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya-Allah. Dan juga terima kasih juga kepada penaja kita McDonald yang menyediakan minuman untuk saya untuk hari ini seperti Pretty Beef Burger, Mac Chicken Burger, Twister Fries dan juga Coke juga ada bersama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada minggu hadapan kita akan jumpa pula panel yang lain nak bincang juga dari sudut hukum syaraknya. InsyaAllah kita akan berjumpa pada lain masa. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada doktor. Banyak ilmu-ilmu yang saya telah belajar pada hari ini dengan doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jadi sama Ustaz. Saya pun ambil kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz secara personalnya dan juga kepada rakan-rakan netizen yang ada di sini yang banyak memberi orang kata pandangan dan juga orang kata perkongsian ilmu dan sebagainya. Sama saya bercakap pun saya juga mendapat memperoleh ilmu yang baru Ustaz. Jadi kita sama-sama lah orang kata dalam proses menuntut ilmu ni yang tiada kesudahannya selagi mana badan dikandung orang kata hayat dikandung badan ni, selagi itulah kita menuntut ilmu Ustaz. Okey, insyaAllah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itulah kelemahan kita sendirilah. Jadi ambillah pandangan yang baik ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.